Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Irwan Muhibin di sini. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Aki Show hari ini live episod yang ke-13 dan Alhamdulillah kami semua di keluarga besar Aki Show sangat-sangat bersyukur kerana diizinkan Allah untuk terus melakukan martabatkan gaya hidup positif insya-Allah. So insya-Allah hari ini kita akan terus bersama-sama dengan Anip dan juga Abang Yus dalam perkongsian mereka. Dan sebelum itu boleh tak saya nak jemput semua orang untuk sharekan sesi live ni dan juga subscribe dan follow kami di YouTube dan juga Instagram. Episod-episod yang lepas semua ada di YouTube dan info-info menarik ada di Instagram kami insya-Allah. So kalau boleh kita imbas kembali minggu lepas Abang Anip bercerita tentang sabar dalam proses. So hari ini insya-Allah Anip akan terus berkongsi, akan terus kita bincangkan tentang sabar dalam proses tu kan. Banyak yang kita perlu diingatkan tentang sabar ni. So insyaAllah Hanif akan berbincang tentang itu. Dan Abang Yus pula, minggu lepas Abang Yus berbincang tentang puasa. Adakah puasa itu membunuh sel? Kan? Abang Yus dah bincang panjang lebar di episod lepas. Dan hari ini Abang Yus akan berbincang tentang bagaimana puasa, apa tindak balas kalau tak salah puasa pada badan kita apabila kita puasa. Kalau tak salah, ni let me check. Apa yang berlaku dalam badan ketika berpuasa. Dan itu dan banyak lagi daripada kami semua di Aki Show. Terus saja kita bersama-sama dengan Hanif dalam segmen Gaya Hidup Jaya. Silakan Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, episod ke-13 Gaya Hidup Jaya dalam segmen saya hari ini dalam Aki Show. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita kena ucap syukur, walaupun dalam ucap kata kita bercakap syukur, dalam hati kita, perbuatan kita pun kita kena sama seiring bagaimana kita nak rasa bersyukur. Bila mana kita bersyukur, dia akan secara automatik Allah akan ganjarkan lagi kesyukuran kita itu dengan lagi nikmat yang diberi. Sebab kadang kita lupa manusia kan, manusia memang sifat asasi dia adalah pelupa. Bahkan Tun Mahathir Mohamad pun pernah sebut Melayu mudah lupa. Betul tu, betul apa yang Tun kata itu. Sebab bukannya Melayu je, semua manusia ni adalah dijadikan dengan sifat pelupanya. Sebab tu kita sentiasa datang ke majlis-majlis ilmu, kita kena hadiri bukan setakat majlis ilmu. Kalau kita tak ada masa untuk ke majlis ilmu, ada pelbagai sumber-sumber di internet tu yang boleh kita ikuti supaya kita sentiasa on track, supaya kita sentiasa diingati. Alhamdulillah. So hari ini topik yang berkisar sebenarnya kesinambungan daripada topik yang lepas. Topik minggu lepas saya berbicara mengenai dalam proses tu kita perlu bersabar insya-Allah. Setiap ujian, setiap proses tu kan, dalam setiap proses yang kita lalui tu akan ada ujian. Akan ada ujian tuan-tuan puan-puan, betul. Apa pun yang kita buat, dalam muka bumi ni, dia akan datang sekali dengan package ujian itu. Dalam setiap proses apa yang kita buat sekarang mesti ada ujian. That's why setiap ujian yang kita dapat tu berbeza dengan setiap orang. Okey, saya ambil contoh. Okey, baru-baru ni siapa sangka pada tahun 2019 kita diperkenalkan dengan satu wabak yang bernama COVID-19. COVID-19 yang asalnya daripada satu daerah kecil di China, dan kini dah hampir pun ke tahun kedua ni kita masih lagi hidup dengan wabak ni. So kita nampak proses wabak tu berkembang. Kita nampak proses daripada negara China
Terus dia berkembang. Waktu tu Malaysia ada 1-2 kes. Sampailah ke hari ni, kes dia tak berputus-putus. Sampai sekarang bukan setakat masalah kepada kesihatan dunia ataupun kesihatan isu kesihatan, tapi dia berjangkit dengan macam-macam masalah lain lagi. Masalah ekonomi, masalah sosial, macam-macam. That's why we call it ujian. Dalam setiap musibah yang Allah turun tu, ya, kita kena akui dalam setiap musibah yang Allah beri tu, kita sebagai orang Islam yang ada iman ni, kita wajib mempercayai bahawa setiap daripada ujian itu Allah akan turunkan satu nikmat di hujung setiap musibah itu. So kita kena belajar untuk cari di manakah musibah itu, di manakah hikmah di sebalik musibah itu. That's why whenever apa pun yang kita buat, dalam setiap proses yang kita buat tu, the number one is kita sejauh mana kita ready untuk menerima ujian itu sendiri. Apa pun yang kita lakukan, okay, kalau anda yang menonton ini seorang usahawan, kalau seorang usahawan, sebelum anda melangkah ke dunia usahawan ini sendiri, anda pun dah realize yang dunia keusahawanan ini adalah sangat keras, sangat-sangat membutuhkan, dah masuk Indonesia sikit bahasa aku hari ni, sangat memerlukan anda bersabar apabila menghadapi satu-satu ujian ataupun musibah. So, bila kita bercerita tentang musibah ataupun ujian, kita sendiri sebagai orang yang melalui ujian itu, kita kena tahu adakah ujian itu sesuatu yang kita boleh kawal ataupun ujian itu adalah di luar kawalan kita. Okey, macam tadi saya sebutkan ujian COVID-19 itu, of course itu adalah satu ujian yang kita tak boleh nak kawal. Bila kita ada ujian COVID itu sendiri, macam-macam sektor perniagaan terjejas. Ada yang perniagaan tak boleh nak beroperasi, bahkan ada juga perniagaan yang sangat-sangat drop dia punya hasil jualan mereka. Itu sesuatu yang kita tak boleh nak kawal. Okay, so daripada ujian itu, macam mana kita perlu atasi ujian itu adalah dengan kita mencari sebenarnya. Dalam setiap ujian tu ada benda-benda yang Allah nak tunjuk kat kita ni, bahawa ada sesuatu di sebalik ujian itu. Itu yang membezakan orang yang berjaya, yakni orang yang dapat mencari dalam setiap ujian atau musibah itu ada something yang sangat best yang Allah dah bagi kat kita, tapi kita tak nampak. Kita tak realize. Kita hanya nampak benda yang negatif. Kita hanya nampak benda yang tak baik daripada apa yang kita nampak. Itu memang lumrah manusia bila kita hanya nampak sudut yang tak baik saja. Siapa biasa kat media sosial sekarang? Siapa yang duk scroll FB tu, bila kita tengok dekat section komen tu kan, ya Allahu Akbar, aku pening kepala baca komen satu-satu. Ada yang dah level pakcik, ada yang pak haji pun duk komen benda-benda yang tak baik. That's why dalam setiap posting tu, posting FB ke apa-apa ke, the number one is mereka akan nampak sesuatu yang tak baik. That's why dia akan nampak sesuatu negatif berbanding dengan benda yang baik pernah dilakukan oleh orang itu sebelum ini. Itu memang lumrah biasa. Kita dah buat macam-macam sehabis baik ni. Kita dah buat benda yang baik-baik, everything. Tapi yang orang nampak adalah sudut yang tak baik. Itu memang lumrah. Sama juga macam kita yang akan menghadapi ujian ni, yang sedang menghadapi ujian ni, dia akan nampak, kita sebenarnya akan nampak benda yang tak baik, benda yang negatif. Contohnya kan, siapa yang bisnes mesti pernah rasa ni kan, pernah rasa sale sangat-sangat drop. Macam mana aku nak bayar gaji, macam mana aku nak bayar sewa, macam mana aku nak ni. So banyak dalam satu masalah tu. Okay, masalah dia masalah sale tak ada kan contohnya. So dia akan berkait-kait. Kita kaitkan dengan macam mana nak bayar gaji, kita kaitkan dengan macam mana nak bayar sewa, macam mana dan so sekeliling kepala otak kita duk fikir masalah. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah bukan kita tak nak fikir masalah. Itu penting untuk kita tahu apa masalah-masalah yang kita sedang hadapi. Cuma bila kita stuck, bila kita terlalu fokus dekat masalah
at the end of the day, kita akan stress, kita akan down, kita dah tak sabar lagi dalam proses yang kita sedang hadapi. That's why ujian itu tadi adalah sebahagian daripada proses. Macam mana kita nak menangani ujian itu adalah dengan kita perlu fokus kepada macam mana nak menyelesaikan masalah itu. Masalah dia tadi adalah sale yang drop. Contoh kan, kalau siapa yang berniaga, sale yang drop. Jadi macam mana nak selesaikan masalah sale yang drop? Bukan duk kita fikir, kita duk mengkomplain, kita duk berzikir, berzikirlah kau sampai ke sudah. Sale tak ada, sale tak ada, sale tak ada. Itulah doa dia. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala, dia Maha mendengar, itulah doa dia. Sampai ke sudah sale kau tak ada. That's why kita kena fokus on the solution. Macam mana sale tak ada? Kita semak balik. Betul ke kita dah buat kerja-kerja kita dengan betul? Customer, klien kita puas hati ke dengan apa yang kita buat? Kita selalu fikir faktor luar tu yang menyebabkan kita membuat benda tu jadi masalah yang lebih besar dan seterusnya. So insyaAllah, kalau anda sebagai business owner, business ataupun baru je berjinak untuk berniaga, insyaAllah anda kena get high lah. Maksudnya jangan pernah ataupun jangan biarkan sekelumit pun perasaan down tu ada dalam diri anda bila kita menerima musibah ataupun ujian. Jadi fokus on solution insyaAllah. So sebelum saya akhiri saya punya segmen hari ini, sebenarnya ada satu minit video yang akan saya share sekejap lagi. So dalam 1 minit video tu ada satu kisah di mana kita ni selalu memandang ringan ataupun memandang rendah sebenarnya kepada pekerjaan yang dilalui oleh ramai orang. So dalam muka bumi ni tak ada pun istilah aku kena jadi lawyer, aku kena jadi doktor, aku kena jadi businessman, aku kena jadi ini sekian. Maksudnya ada standard yang ditentukan. So siapa yang jadi ni dia memang respected. No, bagi saya itu adalah sebenarnya tugas kita sebenarnya dekat muka bumi ni. Itu Allah bagi kita peluang untuk kita memberi sesuatu kepada masyarakat, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So anda tengok video ni dan anda, apa pendapat anda? Kalau ada dekat bawah tu ada ruang komen tu, anda boleh terus komen. Sebab dalam Aki Show ni memang kita akan celebrate the positiveness. Kita akan cari something yang positif instead of kita duk fikir benda-benda yang negatif. Kita tukar yang negatif tu kepada yang positif. Tak kira dalam hidup kita macam mana kita menjaga kesihatan. Sekejap lagi bersama Abang Yus akan cerita lagi. Last week dia ada cerita pasal puasa, so saya dengar hari ni pun dia akan elaborate lagi berkenaan dengan puasa. Yang dari dulu lagi kita orang Islam disuruh berpuasa. Mak Saleh yang sekarang ni baru tergila-gila, dia ada nama-nama dia. Dia sebut ada ini, ada fasting sekian. Padahal kita dah lama pun implement benda ni. So stay tune dengan Aki Show, 1 minute video daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak buang sampah. Nak tahu tak sebenarnya pekerjaan buang sampah ni, pekerja kebersihan ni lah pekerjaan paling mulia sekali. Dia lah frontliner nombor 1. So jangan pertikaikan siapa-siapa yang buang sampah tu, kita tabik spring. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam segmen saya, iaitu segmen Gaya Hidup Sihat. Alhamdulillah, apa khabar anda semua? Saya doakan anda semua sihat. Masih lagi dalam usaha memperbaiki hidup anda ke arah yang lebih sihat dan ke arah yang lebih positif. Terima kasih perkongsian daripada Anik tadi. Anik masih lagi bercerita berkenaan sabar ya. Selagi Anik cerita pasal sabar, selagi itulah saya akan cerita pasal puasa. Boleh ke macam tu? Okey. Minggu ni, ya, saya masih lagi nak bercerita pasal puasa. Banyak sebenarnya nak cerita ni, okey. Tapi sebab itulah kita kena cerita sikit-sikit dan berperingkat-peringkat supaya anda boleh appreciate dan anda juga boleh lebih faham, dan jika anda nak menggunakannya sebagai salah satu tool ya ke arah kesihatan diri yang lebih baik, anda boleh menggunakannya dengan sedikit ilmu. Jadi anda tahu bila anda lakukan puasa yang macam ini, apa yang berlaku. Bila anda puasa yang macam ini, apa pula yang berlaku. Okey, InsyaAllah. Kalau kita sorok kembali kita buat quick recap apa yang dah kita cover dalam episod-episod lepas. Saya mula bercerita berkenaan puasa pada episod ke-11. Pada episod ke-11 tu, kita cerita pasal intermittent fasting. Okay? Ada 3 cara yang popular ya untuk pengamal intermittent fasting ni. Cara yang paling popular adalah 16-8, iaitu puasa 18 jam dan makan dalam waktu 8 jam eating window. Kemudian dia ada 5-2 diet ya, 5 hari makan seperti biasa, 2 hari makan yang dalam kalori yang sangat-sangat kurang. Lepas tu ada juga yang jenis puasa on and off ya, untuk mengamalkan intermittent fasting itu. Dalam episod yang lepas pula, iaitu episod ke-12, saya bercerita berkenaan dengan autophagy. Autophagy ini adalah proses yang paling kita nak berlaku dalam badan kita apabila kita berpuasa, kerana proses autophagy ini adalah di mana sel-sel di dalam badan kita mula memakan diri sendiri ya. Makan diri sendiri itu bukanlah untuk bunuh diri. Makan diri sendiri itu untuk repair ya. Komponen sel yang dah tak elok, yang mana yang dah rosak tu, sel akan makan untuk kekalkan sel yang sedia ada supaya lebih sihat, dan juga membina sel-sel baru yang lebih sihat juga. Dan ini hanya boleh dicapai sekiranya kita berpuasa ya. Setelah beberapa jam baru proses ini berlaku. Jadi minggu ini saya nak cerita pula, kalau bila anda berpuasa puasa yang sama ada intermittent ataupun extended fast, setiap jam yang anda berpuasa itu, apa lagi yang berlaku dalam badan kita selain daripada autophagy ini. Dan autophagy ini adalah yang penting, kerana autophagy ini berlaku dalam badan kita, tak berlaku secara serentak ya. Sebab kita banyak sel ada berapa trilion, 70 trilion sel dalam badan kita ini. Dan tak semuanya akan berlaku, autophagy ini tak akan berlaku secara serentak. So dia akan berlaku secara berperingkat. Sebab itu puasa yang disarankan untuk mendapat full benefit of autophagy ini adalah dalam tempoh 72 jam ya, ataupun mungkin lebih sikit. Sebab di waktu 72 jam tu banyak lagi benda yang berlaku. Saya sendiri baru lepas melakukan extended fast selama 80 jam ya pada minggu lepas. So harap-harapnya banyaklah autophagy yang berlaku insya-Allah. Okey. Now, bila kita lakukan intermittent fasting ini, sekurang-kurangnya kalau kita puasa yang kita biasa buatlah pun dalam amalan kita sebagai seorang Islam selalunya kita berpuasa dalam 14 jam ya, daripada subuh hingga ke waktu berbuka, waktu maghrib. Dalam melakukan intermittent fasting ini, kalau kita tengok yang window 16-8 itu, maknanya 16 jam berpuasa pada selepas 15 jam kita berpuasa itu, sudah mula proses-proses untuk membaik pulih sel-sel dalam badan kita akan berlaku. Antara yang penting selepas 15 jam berpuasa itu, human growth hormone kita akan mula ada balik. Human growth hormone ni adalah hormon tumbesaran dalam badan ya. Hormon tumbesaran dalam badan ni, badan kita dah stop produce dah. Bila umur dah 30 lebih tu badan kita dah tak produce dah.
The only way, hanya cara untuk dapat balik human growth hormone itu adalah dengan berpuasa ataupun melakukan sejenis exercise lah. Adalah exercise yang HIIT yang boleh kita lakukan untuk stimulate human growth hormone ini. Tapi cara yang paling senang dan paling efektif adalah melalui berpuasa. So lepas 15 jam berpuasa ni, human growth hormone mula produce balik oleh badan kita. Selain daripada itu, apa-apa keradangan yang ada dalam badan kita pun mula berkurang selepas 15 jam berpuasa ini. Fat burning pun bermula selepas 15 jam. Maknanya badan kita mula membakar lemak untuk mendapatkan tenaga. Anda mungkin tahu dalam perbincangan kita yang lepas-lepas, badan kita memang sentiasa prefer untuk membakar karbohidrat ataupun glukos untuk mendapatkan tenaga. Tapi sekiranya anda mengamalkan ketogenic lifestyle, badan anda dah mula switch untuk prefer membakar lemak daripada membakar gula. So waktu selepas 15 jam ini pembakaran lemak sudah mula berlaku. Bila pembakaran lemak berlaku, sumber tenaga yang dihasilkan dipanggil ketones. Kalau pembakaran karbohidrat untuk tenaga daripada glukos. Kalau pembakaran lemak, ketones yang dihasilkan, dan ketones ini mula meningkat sebab pembakaran lemak sudah berlaku. Selain daripada itu, pada waktu ini kalau anda sudah biasa berpuasa, anda akan mula rasa peningkatan dari segi energi dan juga fokus kerana bila ketones production dah increase, otak kita pun makin clear because otak kita sangat suka pada ketone sebenarnya. Otak sebenarnya prefer gula. Tapi bila dapat a cleaner source of energy ni daripada ketones, kita punya mental fog mula hilang kalau rasa tepu tu dia mula rasa macam otak clear macam tu. So ini hanya berlaku selepas 15 jam berpuasa. Okay? Dan apabila anda sambung puasa pada waktu ke-17 jam itu, ini yang kita panggil autophagy fast. Pada waktu ini autophagy mula kick in, betul-betul berlaku. Lepas 15 jam tadi dia sikit-sikit je baru nak start. Lepas 17 jam ini dia mula berlaku secara penuh. Tapi macam saya mention tadi, dia tak berlaku semua sekaligus, dia berperingkat. So autophagy mula berlaku selepas 17 jam, sel-sel mula detox dan sel-sel mula membaiki diri sendiri untuk produce sel-sel baru. Pada waktu ini juga immune system kita akan mula jadi lebih baik dan juga pada waktu ini sebab sel mula repair atau makan komponen-komponen yang tak berguna ataupun komponen yang bahaya dan dah tak elok tu, kajian juga mengatakan bahawa pada peringkat ini juga adalah efektif untuk menghalang kanser sel sel-sel kanser daripada terjadi. Kajian masih lagi dilakukan lah, tapi pada waktu inilah yang mula sebab autophagy dah mula berlaku, jadi pada waktu ini juga sel-sel kanser kita boleh halang daripada terjadi. Seterusnya pada 24 jam berpuasa, ini dipanggil gut reset fast. Gut reset fast ini di mana stem cell di dalam usus kita mula regenerate. Anda mungkin tahu, pernah dengar stem cell. Stem cell ni macam master cell lah, sel yang asal, dan daripada sel itu baru terjadi sel-sel lain untuk membina tisu dan organ dalam badan kita. So stem cell di dalam usus kita mula regenerate selepas 24 jam berpuasa. Dan juga pada waktu ini kalau anda tahu dalam kita punya gut ini banyak bakteria-bakteria sihat. Bakteria-bakteria sihat ini adalah penting untuk penghasilan hormon dalam badan kita. Mungkin anda pernah minum Yakult ke ataupun Vitagen ini adalah sejenis probiotik ataupun kefir, kombucha ini semua adalah probiotik yang menggalakkan kesihatan bakteria-bakteria, good bakteria dalam gut kita supaya bakteria ini dapat mengeluarkan hormon-hormon yang sesuai yang bagus untuk badan kita dan juga otak kita. Salah satu bakteria yang penting yang di dalam gut kita ni, dia produce apa yang dipanggil GABA. GABA ini adalah gamma aminobutyric acid. GABA ni adalah sejenis neurotransmitter yang diperlukan oleh otak. Ini adalah untuk menghalang
central nervous system kita daripada terlalu aktif atau terlalu hyper. Kalau tak ada GABA ini, kita boleh mendapat kemurungan, kita boleh mendapat anxiety, ya. So ini adalah penting. So pada waktu ini selepas 24 jam ini, gut healing sudah bermula. Jadi gut healing ini penting supaya bakteria ni dapat producekan hormon-hormon yang kita perlukan, ya. So seterusnya brain healing juga mula berlaku dan juga autoimmune healing. Autoimmune ini adalah aktiviti semula jadi dalam badan kita, di mana badan kita akan secara automatik melawan, ya, virus ataupun bakteria asing, benda asing yang datang dalam badan kita. So kalau ada autoimmune disease, badan kita tak boleh untuk melawan bakteria dengan virus ini secara efektif. Jadi healing proses untuk perbaiki ini juga mula berlaku selepas 24 jam anda berpuasa. Okey, seterusnya bila anda dah sampai 36 jam berpuasa, 36 jam ini adalah sweet spot, ya, untuk fat burning. Pada waktu ini betul-betul antara 36 dengan 48 jam berpuasa ini, inilah ketikanya fat burning berlaku secara optimum, ya. So kalau nak lose weight, memang this is the best time puasa selama 36 atau 44 hingga 48 jam ini. Pada waktu ini kadar glukos dalam badan kita sudah mula menurun, kadar insulin juga dalam badan kita sudah sangat-sangat rendah pada waktu ini, dan badan kita sudah mula secara optimumnya membakar lemak untuk mendapatkan energi, ya. Pada waktu ini juga banyak lagi detox yang berlaku, autophagy terus berlaku pada sel-sel yang secara berperingkat-peringkat, dan bila sampai 48 jam, ini adalah kemuncaknya autophagy berlaku, ya. So pada 48 jam ini dipanggil juga dopamine reset fast. Dopamine ni kalau anda pernah dengar, dah salah satu happy hormone, ya, hormon yang membuatkan kita gembira, kita rasa best. Dopamine ni selalunya dihasilkan apabila kita setelah melakukan perkara-perkara, benda-benda baik lah. Bila kita buat sesuatu yang makes us feel good, maknanya dopamine is being released, ya. So dengan dopamine ini, reseptor-reseptor ni akan berfungsi dengan lebih baik. Pada waktu ini selepas 48 jam ini, dia mula reset, ya. So ini dapat mengawal kita punya anxiety, dapat mengawal kita punya kemurungan daripada berlaku. Ini juga sweet spot untuk antioksidan, ya. Antioksidan dihasilkan secara optimum, anti-aging proses juga. So ini melambatkan proses penuaan, ya. Dan antara satu lagi yang paling penting, selepas 48 jam berpuasa ini, human growth hormone. Ingat tadi saya sebut pasal hormon tumbuh-besar manusia yang mula berlaku bila 15 jam berpuasa. Pada waktu ini human growth hormone kita telah meningkat sebanyak 500%, ya. So you can't achieve this secara tak dapat nak achieve benda ni secara lain daripada berpuasa. Okey. Seterusnya, jika anda sambung lagi sampai ke 72 jam, ini towards the end, ya, 3 hari berpuasa itu, kat sini memang autophagy masih berlaku secara optimum. Di sini juga di mana stem cell kita mula regenerate. Tadi selepas 24 jam hanya stem cell dalam kita punya gut, ya. Ini stem cell kita dalam kita punya musculoskeletal system. Musculoskeletal ni adalah kita punya tulang, otot, sendi, ligament. Stem cell di situ mula regenerate balik. Dan antara yang penting juga adalah stem cell untuk immunity kita mula regenerate juga. Jadi waktu 72 jam ini adalah waktu yang penting untuk natural healing, accelerated healing. Saya pernah sebut hari itu banyak pengamal-pengamal naturopathy, ya, ataupun natural healers ini yang menggalakkan berpuasa selama 72 jam atau lebih untuk a complete healing process. Dan ini boleh dilakukan sama ada anda memang sahaja untuk kesihatan ataupun selepas surgery ataupun ada penyakit-penyakit yang kita nak ubati selain daripada medicine, ya. Ini bukan mengganti medicine lah, alongside medicine. So puasa 72 jam ini adalah sweet spot untuk benda-benda perkara-perkara ini semua berlaku. Jadi sudah ramai natural healers yang propose ataupun menyarankan
supaya puasa 77 jam atau lebih ini dilakukan untuk a complete healing process, ya, kerana autophagy itu tadi. Sebab autophagy berlaku apabila sel mula renew diri sendiri, dan ini berlaku secara berperingkat-peringkat, ya. Daripada 15 jam anda berpuasa, bila semua itu mula berlaku hinggalah ke 72 jam ataupun lebih untuk mendapat the maximum benefit, ya, the full benefit of fasting. So saya harap ada takeaway anda boleh dapat daripada perkongsian saya pada hari ini. Saya tinggalkan anda dengan 1 minit video. Kita recap balik apa yang saya telah sebut dalam segmen sekejap tadi. Semua yang berlaku pada waktu setiap jam yang kita berpuasa. Jumpa lagi dalam segmen Gaya Hidup Sihat di minggu hadapan, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Hanif dan Abang Yus atas perkongsian yang menarik tadi, Masya Allah. Hanif ada guna satu terma tadi yang sangat mencuit hati saya. Kata dia, kita mesti get high, okay? So get high ni banyak konotasi dia, tapi dalam konteks yang apa Hanif cakap tadi memang betul. We have to get high on positivity. We have to get high on get moving ourselves ahead and trying our best to help ourselves, then our loved ones and all the people around us, kan? Betul tak? Dan mendengar perkongsian daripada Abang Yus tadi, Masya Allah, bila Abang Yus explain tentang autoimmune kalau tak salah, dalam sel-sel dalam badan kita yang Allah jadikan, yang dia membantu, dia bekerja tanpa kita sedari, dia bekerja dalam badan kita tu untuk melawan benda-benda yang tak elok dalam badan kita. Masya Allah, itu dengan ilmu itu, ianya sedikit sebanyak membantu kita untuk lebih bersyukur, dan apabila kita lebih bersyukur, kita senang untuk bersabar. Masya Allah, betul Abang Yus cakap. Lebih banyak Hanif cakap pasal sabar, lebih banyak Abang Yus akan cakap pasal puasa. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita pun ingin menzahirkan rasa syukur kita kepada semua. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama dengan Aki Show setakat hari ini, episod yang ke-13 musim yang kedua. Dan kalau terlepas, episod-episod yang lepas semua ada di YouTube kami, insyaAllah. Link ada di Instagram punya bio, Aki Show. Kami berada di Instagram sebagai Aki Show, @Aki Show. Dan insyaAllah kita akan terus bersiaran selama mungkin 7-8 episod lagi lah dalam musim kedua ni, okay? InsyaAllah. Tapi jangan lupa terus kalau if anything, we'd love to hear from you. Kami sangat suka untuk mendengar daripada anda, komen anda, feedback anda tentang Aki Show. Boleh sapa kami di Instagram dan juga komen di YouTube kami lah, insyaAllah, okay? So, insyaAllah kita tangguh dulu Aki Show pada hari ini, dan kita jumpa di episod yang akan datang, okay? Teruslah memartabatkan gaya hidup positif. Bye.